A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Wow. Johar Joib ya. Orang pertama yang menyapa Tok Abah ya. Terima kasih Johar. Lepas tu Yan ya. Yan tadi yang nombor 2. Yan Yaya nombor 2. Leni Nazirah. Amaris Gita Smith. Ni top 5 ya. Aida. Ya. Aida. Apa nama? Cikgu Mokhtar Nurdin. Aida Zurin. Puan Zainun. Top 10 semua ni. Puan Zainun Singapura. Alam Ahmad. Azizah Aziz, ni semua ya. Lepas tu seterusnya Saidih Lamid, Abdul Rahman Mazlizaddin ya, Intan Sumaya dah masuk, Azul Hazri ya, Sadiah Yahya, Jawada pun awal, Syahrul Nizam ya, Nur Haizal Abdul Manaf, Sifti Absakula, Cik Nun Abu Bakar, Hairul Hazri dah sebut tadi, Nur Linda Mat Ari, Kamisa Rasman, Saidih Lamid, Coach Amy Hamijah, Sa'dia Yahya dah sebut, Ajmal Junaidi, Muhammad Nur Fitri. Ini semua top 30 ni. Orang Jawa pun masuk. Ramai, lama tak nampak orang Jawa. Abdul Rahman, Saidih Lamid, Coach Amy terus share. Terima kasih Coach ya. Rifah Marjan, Hana Sam, Waalaikumsalam ya. Saya sihat syukur. Anna Danish, Misa good morning to you. Mamian Wong Jawa tadi. Kemar Aziz, Siti Khadijah Khanis ya. Anis, apa ni, Sumaya Zahra Muhammad Nur, dah segala subuh dah kata yang lain ni. Mat Azhari, Zunairi Muhammad ya, dan share ya, kata Siti Gajah Anis. Terima kasih. Jebon pun dah masuk. Jebon kalau Jebon dah masuk, yang lain cepat oi. Leni Nadhirah, Zainab Ahmad, Puan Salma Sail ya, Misa Nur Zehan ya, Syuhaida Zaidin, Cikgu Kutut Molin pun dah ada. Terima kasih Cikgu. Rifah Marjan, semua ni duduk dari Sabah. Ramlah Zul, Musliha Musa ya, Masyitah Musa, tak tahu mungkin ada wadik ke tidak ya. Misa ya, Cik Akmal Musa tadi tu, Siti Afsakula, Kutut, good morning semua. Hajar Zainun ya, mana lagi orang baru, Nur Aima, Saidil Lamid dah sebut, Wan Fida, Rifah Marjan dah sebut, Anina ya, Anisa Said, Junaina Yusof, Lita Walita, Akmal Aziz, Nat Ryan, Hasnah Syari, Shondin ya. Waalaikumsalam. Lita Walita, Kutut dah share dengan 10 kawan-kawan saya, kata Cikgu Kutut. Terima kasih Cikgu. Syafatul Alisha, Sa'dia Yahya, Muhammad Nasrullah, ni jangan jumpa ni. Syam Wali, Insinur Haji Rocky dah ada. Miza Ayat, Akil Naufal. 107 orang dalam kelas, 63 share baru. Come on, cepat-cepat share dengan 10 geng. Hari ni hari Jumaat rupanya, lupa ya. Saidul Ayam, 22 Julai. Ditawa Zaini Haji Ali, Jebon dah sebut tadi. Mazda Maz, Lady dah sebut. PC Linda, Zakia Khan, Saidil Lamid dah sebut. Jawada dah sebut, dia dah share. Ina Mazuki, terima kasih. Jamaliah Nawawi, salam Jumaat. Rafidah Hassan, Rohayu Abdul Wahid ya, Nani Triana Ahmad dah sebut tadi. Fauziah Mat Nayan, siapa lagi yang belum sebut? Cik Mahmud Sedar, Syambuli Sudal, Sarah Sarina, Siti Mariamah ya, ada share ya. Aida Ghazali, Rashidah Samsudin, Syarifah Edora, ni lama pun tak nampak ni ya. Ramlah Gani, Kefli Zul, baru timbul ya, orang JB. Terima kasih Kefli. Ni ditawa daripada Sandakan rupanya. Azlina Abdul Rahman. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Ayu Saim, Ayu Saim daripada Arizona pun dah join. Ni maghrib untuk dia orang ni. Azimah Akub, Bunga Merah, Azizawati Aziz ya, Jubaidah. Like dan share guys, baru 84 share.
Okeylah, bagi chance 100 share kita sambung. Ya, Nisa Hasan selalu sampai 200 ya. Nita Azmi, Ayu Saim tadi, terima kasih dari Arizona ya. Waalaikumsalam Ayu ya. Thank you very much for joining us. So Hamni Rangga, ni orang suka Rangga ya. Haji Abdul Rahim daripada Singapura dah masuk. Ajar Zainon memanglah ya. Zurinah Mak Isa. Wah, Rifah Marjan birthday hari ni ya. Happy birthday to you. Mudah-mudahan sentiasa dirahmati Allah. So birthday hari ni 22 Julai. Orangnya memang hebat lah. Tapi kadang-kadang makhluk dua alam, artinya ada dua emosi, ada dua perasaan, ada dua intention. Jadi kadang bercabang pemikiran. So kena banyak solat istiqarah. Kalau tidak kadang-kadang bukanlah stres, tapi susah sikit nak buat keputusan atau pilihan. Itu kajian tu Abah. May not apply to you. But then if does so, bermesyuarat dan istiqarah will help tremendously. Will change your whole landscape body. Chemistry, body, physical, psychological. Hasanah Syahri, terima kasih. Fatimah Al-Wahab, Mazlizaddin, Noranisha, Khalijah Sairan, Sarifah Idora, 97 share. Come on, make it 100 and then we continue. Fauzi Arifin, Norma Basar dah masuk, Nurizan Sulaiman dah masuk. Ini Keng Singapura, Zarus Ismail, Jubaidah Raza, Yan dah sebut tadi, Intan Aziz, Asia Hamzah, All in Kitchen, lama tak nampak. All in Kitchen, Nuraini Ismail, lepas tu Zack Muhammad, Intan Aziz, siapa tu? Rifah Marjan dah sebut, Patch Adam Story dah sebut. Okay, Alhamdulillah. Okay, let's continue guys. So hari ni hari Jumaat, Salat Ayam. Jangan lupa sedekah subuh, tahniah. Ya, jangan lupa surah Al-Kahfi yang dah baca malam tadi, tahniah. Yang belum, ada masa ya. Untuk laki-laki, make sure hari ni trim ke, potong kuku ke ya, siap sedia untuk sembahyang Jumaat dalam keadaan yang terbaik ya. Yang bekerja silakan, yang bercuti buatlah apa yang patut dalam perjalanan. Moga selamat. Yang sakit, banyak-banyak istighfar ni samping makan ubat dan ikut nasihat doktor. Maka banyak istighfar dan solat taubat sebagai terapi. Dan maafkan semua orang sebagai terapi. Sedekah, apatah lagi hari Jumaat, sebagai terapi ya. Sebab barang siapa yang bersedekah akan disembuhkan penyakit ya. Dibuka pintu rezeki, termasuk penyakit pun sembuh. Sebab ada hadis ya, di mana seorang sahabat tu, dia ayahnya sakit tenat, dia sedekah, maka dengan izin Allah habis sedekah, ayahnya pun sembuh ya. Maka Nabi pun bersabda mafhumnya, salah satu fadilat sedekah ialah menyembuhkan penyakit. Sedekah sebagai terapi atau ubat yang paling luar biasa. Dan of course jangan lupa berdoa waktu sedekah subuh atau waktu bersedekah di mana-mana. Maka itu pun satu waktu yang sangat makbul berdoa, termasuklah minta diselamatkan ya. Tok Abah senang belajar bahasa Arab, so masa sedekah subuh Tok Abah doa, ya Allah mudahkan aku untuk belajar bahasa Arab supaya lebih hebat daripada unta ya. Unta lama ke Arab tapi tak boleh cakap Arab. So at least kau orang buat lawak bodoh pun tak faham ya. Tak apalah. Okey. So hari keempat ya. Bahagian keempat, tips jadi orang yang berjaya. Program kita dibawakan oleh tak apa lupa cakap ni ya. Dibawakan oleh kita punya webinar pada 9 Ogos. Jom urus stres di tempat kerja. Ya, so kita nak urus stres ya. So untuk Zuraida Hasan, terima kasih. Zuraida Mamat, terima kasih. Ini yang baru masuk, tak apa kena siapa ya. Kadang-kadang Siti Afsakullah dah sebut ya. Sandra Allen dah sebut, Litawa dah sebut, Didi Zari belum, Nur Hayati Abu Hanifah, Sarah Ismail, Asma Matno belum ya, alhamdulillah. Zainab Hasan tadi, Suryati dah masuk, Cinta Kuamirus, Mazna Idris, Zainab Hasan dah lama sebut, Didi Zari, Salasia Muradi. Okey, itu yang Ira Umairah. Baik, 161 dalam kelas, 166 share, tahniah, terima kasih. So untuk mereka yang rasanya perlukan bantuan untuk mengawal stres, semua orang yang hebat stres, semua orang yang normal lah, hebat tak hebat, semua orang stres. Sebab stres itu sifat manusia. Ada stres yang positif, ada stres yang tak ada kesan, ada stres yang membawa kesan yang negatif. Kalau tak diurus boleh bawa kemurungan, anxiety, malah depression, malah sakit mental lah ya. Dan kebanyakan kita memang ada masalah sakit mental. Remaja-remaja pun berjuta ikut KKM yang ada
masalah mental, ya, yang memang orang muda sekarang ni, sebab dia punya social media, sebab dia punya interaksi, sebab dia punya amalan agama, ya, ni semua banyak perkara menyebabkan sakit mental dan juga stres. So kita akan bincangkan, ya, ialah punca-punca stres, tanda-tanda stres, kesan stres, ya, transformasi diri. Mutiara kata tentang stres. Yang paling penting, Tok Abah akan sertakan yang dah ada dalam nota 61 tips yang sangat magical dan praktikal mengurus stres. Tapi Tok Abah dapat input daripada Dr. Narimah beberapa tips baru, tips-tips baru tentang, ya, yang Tok Abah baca dah tapi kadang terlupa, terlepas pandang, yang boleh Tok Abah sambung, ya, masukkan dalam nota bagaimana nak mengurus stres. So I keep on updating my information and tips untuk mengurus stres sejak daripada 40 tahun yang lepas, yang kita keep on tambah dan tambah dan tambah dan tambah, sebab tiap-tiap masa, tiap-tiap era, tiap-tiap timeline ada dia punya masalah yang unik, dan of course punca stres yang unik, dan of course tough time call for tough measures. Tough time, you know, when the going gets tough, the tough gets going. Jadi untuk mengatasi suasana persekitaran bi'ah yang sangat mencabar, kita kena ada tools baru, ya, strategi baru untuk menangani stres atau sebarang masalah. Dan always remember, pasti ada harapan untuk orang yang berdoa, pasti ada jalan untuk orang yang berusaha. So doa dan keep on apply, keep on doing what you are supposed to do, buat dengan cara yang baik, dengan ilmu, maka pasti akan punya solusi. Ya, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih, kita ada Tuhan bersama kita. Baik. So semalam berhenti kat tip nombor 13, ya. Tuhan itu ganjil, witir, kita berhenti kat nombor ganjil, ya. Rukun sembahyang ada 13, iaitu bergaul dengan orang-orang positif, cari support group yang positif, join WhatsApp group yang positif. ramai sangat, banyak sangat WhatsApp group yang menjemput Tok Abah untuk join grup mereka. Tok Abah kata yang saya dah terlibat pun dah 50, yang saya sempat nak respon 10 grup. Itu pun jawab sikit je, respon, bagi ikon saja, ya, tak sempat nak baca. Dan memang tak ada masa lah. Kadang dah 3-4 hari lepas, ya, orang birthday baru Tok Abah wish, ya, orang meninggal baru Tok Abah perasan, ya, sebab tak sempat nak baca. Banyak benda lain yang kena dilakukan. So Tok Abah tak dapatlah nak join mana-mana grup baru. Ramai yang tak apa, tak ada respon, tak apa, asalkan Ayu ada dalam grup. Tok Abah kata tak apalah, ya, saya tak nak jadi member kayu, ya, maksudnya mengambil tapi tak memberi, ya. So bergaul dengan orang positif. You are who your friends are. Kita akan jadi, itu maksud hadis, ya. You are who your friends are, maksudnya tindak tanduk kita, amalan agama kita, peribadi kita akan ikut siapa kawan-kawan kita. Itu kata hadis. Kata pakar psikologi, itu bidang Tok Abah, you are the average of 5 people whom you always interact with. Ya, peribadi kita mencerminkan purata kepada sifat 5 orang yang kita sentiasa bergaul. Your personality is the average of 5 people whom you constantly mix, ya, ataupun interact with. Ini kajian psikologi, ya. So tengok siapa kawan-kawan kita. Kawan kita ni orang jenis senyum, positif, kita pun akan dapat that character. Kawan-kawan kita semua bersedekah, suka bersedekah, pemurah, suka belanja orang, ya, kita campur dengan orang macam ini je selalu, kita akan jadi orang macam itu juga, insya-Allah. Ya, itu kata kajian psikologi. Ya, your personality represent the average of 5 people punya personality whom you interact with constantly. Gitu. Faham kan? Faham. Itu input baru lah. Untuk poin lama yang semalam, poin 13. Ya, cari kawan-kawan positif, who our friends are, amalan agama, tindak tanduk dan personality kita dipengaruhi oleh siapa kawan-kawan kita. Itu sebabnya Tok Abah sebut dulu, ya, bercampur dengan orang mengumpat, awak takut-takut banyak dapat dosa kering. Mendengar orang mengumpat sama dosanya dengan orang yang mengumpat. Dia punya rasional, sebab tidak ada orang boleh mengumpat tanpa pendengar. Since you are the listener, yeah, you are the corroborator. Awak bersyubhah. Sebab awak adalah, maka dia mengumpat. Mengumpat itu dosa besar.
Seperti makan daging, saudara yang kita umpat mentah-mentah. Dimasak pun haram. Dimasak. Oh, macam tu kita masak dululah. Daging kawan kita tu. Kau jangan buat pasal. Ya, jangan buat pasal. Ya, jangan jadi apa namanya? Cannibal ya. Alright, bergaul dengan orang positif. Itu poin semalam. Sambung nombor 14. You know what? Sejak kecil kita diajar untuk bercakap. Ini toy. Ini pintu. This is A, B, C. Ini mouse. Ini tertikus. Ini mouse, tertikus. Ini pen. Kita diajar bercakap ya. So that is the cat. Kitun. Malam tadi belajar tentang cat. Rupanya cat dari perkataan kitatun. Artinya orang putih pun pinjam perkataan Arab, Arabic ya. Cat datang daripada perkataan kitatun ya. So maka itu kita belajar Melayu tentang kucing ya. Seronok ya. Bab 7 ya, bab 7 buku ketiga bahasa Arab ya. Best Arabic for Malaysia. Yang dibawakan oleh Telaga Biru. Tok Abah belajar dah masuk bulan ketiga. Bolehlah merangkak-merangkak ya, faham sikit-sikit sebab masih confused, masih bingung. So tiap-tiap kali bersedekah doa supaya mudah faham bahasa Arab, untuk faham bacaan-bacaan dalam solat, faham bacaan Quran yang kita baca, dapat faham sikit-sikit lah. Jadi kita dapat zuk dia, dapat penghayatan. Itu jadilah umur pun baru 17. Okey. So kita kena, tapi kita sejak kecil diajar bercakap, berjalan, bertatih, tapi kita tak diajar mendengar. Tapi kita diajar mendengar pun dengan keras. Kan mak dah cakap 10 kali pun tak dengar, tak faham. Dah cakap 12 kali tak dengar. Bila disuruh ajar bercakap lemah lembut, disuruh mendengar, dia marah-marah. Jadi itu sebenarnya ramai kita tak pandai mendengar. Ramai kita tak diajar mendengar sampailah ketua bangka. Dan pakar psikologi kata we must listen with empathy. Kita kena mendengar dengan cara yang empati. Maksudnya mendengar dengan empati, bukan dengar pakai telinga. Habis nak dengar pakai telinga, dengar pakai apa? Dengar of course lah dengan telinga, campur dengan intelek, campur dengan iman, campur dengan emosi, campur dengan pengalaman, campur dengan zikir-zikir kita. So kita dengar dengan paraphernalia ataupun semua sumber yang ada dalam diri kita gunakan untuk mendengar. Dengar dengan telinga, dengar dengan emosi, dengar dengan gerak batin. Dan kata Peter Drucker, Tok Abah pernah sebut dulu, kata Peter Drucker, kalau awak orang yang hebat, awak dapat mendengar apa yang tidak terucap. Komunikasi yang bertahap tinggi. Bukannya berfikiran tahap tinggi saja. Komunikasi tahap tinggi ialah dapat faham, dapat mendengar. You can get the meaning without saying. Awak baru tengok dia je, dah dapat message. Suami isteri berlaku, adik-beradik berlaku, bos dengan staff berlaku, BFF berlaku, adik-beradik bersama. Kadang baru tengok je dah dapat message. Tok Abah pernah cerita dulu kan, kisah yang kisah benar lah. Tok Abah tengah kalang kabut nak pergi kuliah kan, datang seorang staff. Katalah namanya Mud, bukan nama sebenar, Mud. Apa khabar Mud? Alhamdulillah, saya sihat. Apa ni doktor? Prof. Ya, so apa cerita Mud? Saya nak kuliah in 10 minutes time ni. Tapi daripada bilik saya ke dewan kuliah 5 minit. So adalah 5 minit nak cakap dengan dia. Tak ada, saya nak bertanya khabar je. Nak bertanya khabar. Kebetulan hari Jumaat. Macam hari inilah. Tapi Tok Abah kata takkan ia masuk bilik saya sekarang nak bertanya khabar. Ya, dalam tu saya pun terus, saya tahu mungkin kita tak ada masa nak bincang panjang. So Tok Abah terus gunakan Tok Abah punya vibration. Ya, gunakan gerak batin untuk faham apa niat orang ni, si Mud ni. So Tok Abah pun terus capai wallet Tok Abah. Tok Abah keluarkan a piece of RM50. Ya, note lah. Ya, note RM50. Tok Abah kata, awak perlukan duit kan? Ya, ni. Kemudian Tok Abah kata, no. Awak perlukan RM100. So Tok Abah keluarkan 2 pieces of $50. Okay. Ini yang awak perlukan kan? Dia pun pandang Tok Abah, meleleh mata dia. Memang saya datang ni sebenarnya nak pinjam RM100 sebab ya, susu anak saya dah habis, diaper dah habis, dan saya memang dah tak ada 1 sen pun. Tok Abah pula yang nak menangis. Ya, so Tok Abah gunakan gerak batin untuk memahami dan dapat mendengar apa yang tidak terucap. Bila kita niat kita nak membantu
Allah akan berikan kita semua sumber yang ada dalam diri kita ni, ada gerak batin, mental communication, mental vibration, karisma, aura, semua dapat kita gunakan untuk memahami orang lain. That is what we mean by mendengar dengan empati, ya. Dan terus belajar dan belajar dan belajar. Topik kita ialah tip untuk jadi orang yang berjaya. Orang berjaya pandai mendengar. Untuk apa? Untuk memahami. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk apa? Untuk menghayati. Untuk apa? Untuk mengamalkan apa yang dia belajar dengan secara istiqamah untuk moving forward. Sebab orang yang berjaya, ingat, hadis basic yang kita selalu gunakan, orang yang berjaya beruntung ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Meaning we must keep on changing untuk masuk golongan orang yang berjaya. We must keep on changing until, bukan until bersara, until umur 60, until what? We must keep on changing until we cannot change anymore. When is that? When we die. When we die, we cannot change anymore. Orang dah mati, mana boleh berubah? Ya, okay. So itu point nombor 14. Ya, dengar dan dengar dan dengar. Bukan dengar dengan telinga. Itu biasa budak-budak kecil. Dengar dengan emosi, dengan perasaan, dengan intelek, dengan iman, dengan pengalaman, dengan gerak batin. Budak umur 2 tahun pun dah gunakan kaedah tu tau. Bukannya, tapi budak umur 20 tahun tak dengar dengan emosi, dengan intelek, dengan gerak batin. Dia dengar dengan telinga saja. Sampai memang pekak badak lah. Macam mana pula Tok Abah kata budak 2 tahun gunakan pendengaran empati, dengan feeling, dengan emosi, dengan gerak batin? Cuba tengok ya. Dia berlagi. Abah dia kata apa? Jangan lagi-lagi, nanti terantuk. Dia lagi juga. Budak laki-laki, jangan lagi-lagi dalam rumah. Nak lagi kat padang kat luar tu. Kat taman. Sat lagi. Not now, not inside the house. Nanti awak, you will knock the table. Ya. Akhirnya dia terantuk. Apa kata? Lagi-lagi. Lagi-lagi. Apa kata ayah tadi? Lagi-lagi. Lagi-lagi. Budak tu lagi tak? Budak yang baru kena terantuk tu lagi tak? Abah aku kata lagi. Lagi. Tapi sebab nada suara dengan mata terlihat, dengan jari ditunjuk. Kata apa namanya? Siapa nama? Haris Iskandar. Membezakan antara mak bapak orang putih dengan mak bapak orang Malaysia. Ya, kalau anak dia panjang-panjang, John, calm down please, calm down. You might fall and you may get hurt. Itu kata orang putih dengan didik anaknya. Please calm down, come on, John, calm down please. You might get hurt and you get you might go to hospital and you might spend time gini. Orang kita turun, jatuh mampus. Kalau mengajar, macam mana budak nak mendengar? Turun, hang jatuh hang mampus. Sebab mak bapak sibuk dengan handphone, sibuk dengan gadget. Itulah jadi. Turun, hang jatuh hang mampus. Bukan orang Selangor tu. Maaf. Jangan pula Datuk Osman Desa marah. Ni peli orang utara ni. Bukan peli orang utara saja, seronok tu. Ni kawan baik saya orang Bangi, DOD, Datuk Osman Desa. Dia selalu mengajar dengan datin logat ataupun bahasa utara. Ada siri ke 40 kot. Saya duk follow. Macam-macam bahasa orang utara, bahasa Kedah yang orang Selangor memang tak faham. Kita kan kadang-kadang cumui kita ni, depa duk ajak kita. Pagi-pagi dah menyorok, bukan menyorok belakang pintu, dia menyorok dengan nasi lemak. Menyorok, kita ingat menyorok belakang pintu, belakang tiang, dak, dia menyorok belakang nasi lemak. Menyorok sarapan, breakfast. Menyorok. Awat orang utara. Seronok. Okey. So, nombor 14, dengar dengan empati, dan untuk belajar, untuk menghayati, untuk berubah, untuk moving forward. Tips jadi orang berjaya. Nombor 14. Nombor 15, kata Profesor Peter Drucker. Ini seorang yang sering, the father of management. Yang dia kata apa? When we look at your desk at the workplace, tengok meja orang yang bekerja di pejabat, di rumah, di mana, tengok meja dia.
a clean table, a nicely arranged table indicates a very systematic mind. A cluttered table indicates a cluttered mind, indisciplined, not systematic, and normally more stressful. Kebetulan Tok Abah akan kendalikan program webinar mengurus stres pada 9 hari bulan 8. Ya, 9 bulan 8, link baru disiapkan malam tadi oleh Cikgu Nazrin, ada link ya, untuk ikut. Dan di program yang sangat-sangat popular yang Tok Abah dah buat sejak 30 tahun yang lepas. Kita buat program stress management. Dan Tok Abah telah menulis buku tahun 2005, pengurusan stres yang berkesan, pengurusan mengawal marah, anger management. Tok Abah tulis buku ya, lebih kurang 15-20 tahun yang lalu. Tapi kita buat program ni dah sejak 30 tahun lepas ya. Tapi kita update edisi baru. Sebabnya Dr. Nanimah hantar 2-3 sumber untuk mengurus stres, website baru yang Tok Abah ada yang belum pernah tengok pun. Jadi Tok Abah dapat pointers baru, tip baru. Yang sekarang dah ada 61 tip yang untuk mengurus stres. Ya, stres ni bagus kalau dapat diurus dengan sempurna. Tanpa stres, anda orang gila. Anda orang gila lah. Orang gila tak rasa dia stres. Walaupun dia stres sampai gila, tapi bila dah gila dia tak perasan dia stres. Aku tak stres. Ada harapan dia orang gila. So jangan awak secara public kata, Fadil Kamsah silap, I am not stressful, I am okay. Mana boleh orang yang masih hidup, yang normal, tak stres? Because stress ni ialah all the pressure of work. Because ialah kita ada tugasan, ada peranan, ada timeline, ada kesihatan, ada masalah kerja, ada tanggungjawab. Mana boleh tak stres? Tapi stres ni bagus. Tanpa stres, you won't move. Tanpa tekanan, tak ada deadline, awak tak move. Stres bagus. Tapi kalau stres yang tidak dikawal akan membawa kepada anxiety, kemurungan, depression, sakit mental, gila, malah ada yang stres sampai bunuh diri. Gitu. So kita akan bantulah dalam webinar pada 9 Ogos. Ya. Jom urus stres di tempat kerja. Title tu untuk membolehkan agensi-agensi swasta kerajaan untuk sponsor staff untuk attend program. Tak apalah mereka bayar sendiri, lagi stres. Nak ikut program stres kena bayar sendiri, lagi stressful. Tapi untuk dalam konteks untuk kelangsungan organisasi, Tok Abah bubuh tajuk begitu supaya ramai orang dapat manfaat. Of course, stres di tempat kerja ada kaitan dengan stres di rumah, stres dengan persekitaran, stres dengan environment, stres dengan kejiranan, semua ada kaitan. Dan it is useful. Siapa yang boleh patut attend? Orang yang masih bekerja, student tingkat sekolah menengah ke atas, ya, cikgu-cikgu, kaunselor-kaunselor, mak bapak, atuk nenek, ya, come to our webinar, insya-Allah berbaloi. Ya, insya-Allah akan membantu. Insya-Allah akan dapat tips ya bagaimana kita nak mengurus stres. Tok Abah memang banyak pengalaman sangat tinggi stres masa muda dulu. Sebab memanglah Jawa rajin kan. Stres, tapi dengan tip masa tu dah dapat 30 tip Tok Abah amalkan. Stres daripada tahap yang hampir mati sampai ke tahap stres ke tahap baby yang diaper basah, atau baby yang mengantuk, atau baby yang lapar. Baby kalau lapar dia menangis beragam, mengantuk menangis beragam, stres. Ya, diaper basah dia menangis. Ya, itu kata Dr. Hassan yang menganalisis, mendiagnose stress level myself daripada 98% stres yang kalau stres sikit terperanjat ataupun ada tekanan boleh membawa maut, ajal maut di tangan Allah. Tapi selepas 3 bulan Tok Abah amalkan apa yang Tok Abah share, tu baru 30 tip tu dulu. Ya, my stress level turun daripada 98% ke 50%. 50% stres ialah stres seorang baby yang lapar, yang mengantuk, yang diaper basah, yang bau pupu. Faham ke faham, ataupun baru jatuh. Bila jalan-jalan jatuh, dia stress up to 50%. Baby pun stress level dia 50%. Kalau baby purba macam kita semua ni, stress level 70, 80, 90%. So urus dengan saksama untuk turunkan balik ke tahap baby. Wow, I can help you there with the tips yang Tok Abah dah amalkan berpuluh tahun dan nampak kajiannya sangat berkesan. Dan bila kaji dengan kajian-kajian satu dunia, memang it tallies lah ya. Dia serasi sesuai. Kita gunakan kaedah psikologi, kaedah spiritual, kaedah agama, kaedah fizikal, exercise, zikir, ya, pernafasan,
bermacam-macam. Jadi kita gabung jalin pengalaman 70 tahun hidup, ya, 71 tahun, maka 40 tahun mengkaji tentang stres, maka kita gabungkan, kita gembling, kita garap dalam satu webinar. 9 Ogos, come to our program. Ya, ada link ke atas tu. Ya, dan pagi tadi Tok Abang mulakan hari Tok Abang untuk tenang dan kurang stres. Ya, dengan Tok Abang dah minum setengah cawan premium cokolate, ya. Jangan benda lain. Kan ada orang komplain, minum tapi tak ada pun. Ini lazat, berkhasiat, rasa kenyang. Ya, dia melawaskan perut. Tok Abang tadi pun dah siap sedia kat meja, tiba-tiba alamak, kena pergi ke toilet. Sebab malam tadi dah kena satu cawan masa sedang mengambil kelas bahasa Arab dengan Dr. Taufik Ismail daripada UIA dan 13 orang sahabat dalam grup Subawih. Ya, Allahumma selamat. Seronok sangat. Ini membantu. Semua ni ada kat link kat atas tu, ya, yang Cikgu Nadia nak bubuh. Okey, insyaAllah. Alright, so apa nama kata tip nombor 15, kata Profesor Peter Drucker, kita kena belajar untuk lebih disiplin, lebih organize, ada sistem, ada rutin yang positif, ya. Tidak ada orang yang cemerlang yang berjaya di dunia ini yang tidak sistematik. Mesti ada sistem, ada disiplin, ada istiqamah. Nah, istiqamah kena disiplin, ya, kena ada rutin positif. Kena dapat bentuk rutin positif, kena ada disiplin. Ya, a new habit is formed in 40 days. Tok Abang dah sebut ratus ribu kali. Sesuatu tabiat terbentuk dalam 40 hari. So nak amalkan 40 hari, kita kena ada disiplin. Doakan orang 40 hari, kita akan sayang pada orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang kat kita. Tidur mengiring ke kanan 40 malam berturut-turut akan jadi satu tabiat, akan sebati dalam diri. Bangun tidur dengan senyuman, menghadap kiblat dan berdoa 40 hari, anda akan kekalkan tabiat itu forever. Ya, makan buah dahulu sebelum sarapan 40 hari akan jadi habit, insya-Allah. Pakai kasut kaki kanan dulu, buka kasut kaki kiri dulu. 40 hari akan jadi tabiat. That's why dengan cucu-cucu tahu, come on, right foot first, put on your shoes, right foot first. Yes, clever girl, clever boy, clever girl. So kita didik selepas 40 hari. Kata Profesor Bobby D. Potter, untuk anak-anak kecil yang pandai kena dipesan 150 kali. Yang genius, 150 kali pesanan baru lekat dalam minda dia, kata Bobby D. Potter. Untuk budak-budak yang average 200 kali. Yang genius 150 kali kena dipesan. So mak, ayah, guys, cikgu, ya, bos, pemimpin, kawan, jangan bosan berpesan dan ingatkan orang lain walaupun beratus kali dalam bentuk yang berbeza, dan cara berbeza, pendekatan berbeza, tapi keep on repeating yang beratus kali untuk membantu orang lain dapat penghayatan dan berubah, mudah-mudahan ke arah yang positif. Kena ada disiplin, kena ada sistem, kena ada peraturan, kena ada SOP. Ya, standard of practice atau standard procedure. Standard operating procedure. SOP lah. Dia punya kaedah melakukan dengan cara betul. Ya, dia punya spec bagaimana nak melakukannya, arahan nak melakukannya. SOP, standard operating procedure ke whatever you call it lah. Tak kisahlah, tapi SOP lah, ya. Okey. Alright, dan jangan lupa, ya. Untuk mereka yang dah join Tok Abang punya Telegram channel, Mental Perkasa, webinar Mental Perkasa webinar, Tok Abang akan buat satu, yang ni atas permintaan ramai sangat orang bertanya. Ya, bila Tok Abang buat program webinar ke live ke offline ke dalam kelas ke, Tok Abang kata Tok Abang akan mula mengajar mereka cara mengenal diri, mengenal orang lain, dan Tok Abang gunakan kaedah yang Tok Abang dah kaji selama 40 tahun untuk membaca peribadi orang. Awak begini selepas dapat 2-3 maklumat dalam masa 1 minit 2 minit, Tok Abang lihat dia dah boleh describe. Dia kata, ya Allah, betul. Ya, betul. Mereka bertanya, macam mana, ya Tok Abang boleh baca kami punya peribadi? Nak terangkan panjang lebar. So Tok Abang buat satu webinar. Bila ni? 20 Ogos. 20 Ogos Tok Abang akan buat webinar. Tapi untuk join that webinar, dia tak ada link, belum dia belum dibuka untuk pendaftaran. Tapi masuk
Telegram channel, webinar, mental perkasa. Ya, webinar mental perkasa dah ada 1,400 orang ahli kat situ. So masuk ke situ, ya, just join percuma aja. Masuk Telegram channel webinar mental perkasa. Yang dah masuk, just stay, just tunggu kita punya announcement bila boleh mendaftar, ya, program pada 20 Ogos. Mengenal peribadi dalam tajuk besar mental perkasa. Bagaimana nak memperkasakan mental kita. Ini berkaitan dengan stres juga, ya. Tapi ini khusus kepada mengenal diri. Macam mana kita nak berubah, nak mengubah diri kita, nak mengurus diri kita kalau kita tak kenal diri kita. Sampai ulama pesan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Dan ramai orang sampai tua pun, sampai meninggal dunia, tak kenal dirinya. Itu sebabnya ramai orang mati dalam keadaan membawa semua khazanah dalam dirinya ke kubur. Padahal kita patut mati dalam keadaan empty. You must die empty. Ya, ada ilmu, tinggalkan di dunia. Ada pengalaman, kongsi ke orang yang hidup. Ada harta benda, sedekahkan, infakkan, hibahkan. Ya, tak ada benda yang kita boleh bawa ke kubur kecuali amalan kita. Of course, sedekah, pahala sedekah, pahala amal jariah, dan ilmu yang kita kongsikan dengan orang lain, dan juga doa-doa anak yang soleh. Ini yang akan membantu kita di alam barzah, di alam kubur. So don't die with full of resources still intact in you. Die empty. Mati dalam keadaan kosong. Kosongkan ilmu, tinggalkan di dunia. Kosongkan pengalaman, tinggalkan di dunia. Kosongkan kita punya koffer, ya, sedekah, ya, infak, ya, kita hibahkan, kita wakafkan, gitu. Sebab walau banyak mana harta kita pun, itu bukan hak kita bila kita mati. Hak kita ialah yang kita sedekahkan, yang kita gunakan untuk kebajikan. Itulah yang akan menolong kita di alam barzah, di alam akhirat. Semua tahu. Dan orang yang sudah mati, dia akan berdoa untuk dihidupkan semula sebentar untuk sedekah. Ya, ingat, tapi semalam tak masuk apa? Orang yang paling tinggi martabat di sisi Tuhan ialah orang yang beradab, yang tinggi dia punya peradaban ataupun dia punya kesantunan, sopan santun, humility, tawaduk, ya, beradab. Yang tinggi, yang paling tinggi dari perspektif Allah ialah orang yang beradab. Bukan yang banyak solat, yang banyak sedekah, banyak baca Quran. Itu semua bagus. Tetapi orang yang beradab yang paling Allah pandang. Ya, okey, adakah anda dan Tok Abah masuk golongan yang beradab, sopan? Ya, okey. Alright, okey. So mudah-mudahan lah. So satu lagi perkara sebelum Tok Abah ni, ya. Tip nombor 16. Beri tumpuan kepada details. Ya, give that special added value, go to the extra mile. So kadang-kadang kita benda-benda kecil ni menyebabkan bila kita perbaiki benda kecil, maka satu quantum leap, satu perubahan besar akan berlaku pada diri kita. Contoh, ya, benda kecil je. Bangun tidur dengan senyuman. Ramai orang, 90% orang bangun tidur tak senyum. Mana Tok Abah tahu? Tok Abah buat kajian lah di Malaysia. Tanya berapa orang yang bangun tidur dengan senyuman, menghadap kiblat berdoa. Tok Abah tanya, berapa orang yang bangun tidur dengan senyuman? So tak sampai 10% lah. Biasanya 2-3%. Tapi never mind, kita masuk 10% lah. Kita kira longgok lah, harga longgok. Harga borong. Yeah. So bangun tidur dengan senyuman. Kecil kan? Yes. But you fokus pada detail. Tok Abah kata bangun tidur senyum. Sebab satu, pikiran positif waktu pagi sepanjang hari jadi hebat. Barang siapa bangun tidur senyum selama 20 saat, kata Dr. Rizal, ya, pakar neuro, ya. Dia kata barang siapa senyum 20 saat atau lebih, otak mengarahkan badan mengeluarkan endorfin, hormon gembira, enkiflin, hormon yang menguatkan sistem melawan penyakit, dynophin bagi tenaga, dan hormon-hormon lain lah, ya. Kalau peluk pasangan dapat hormon cinta, hormon oksitosin, dan sebagainya. Jadi magic berlaku. Sikit aja perubahan kecil, tapi you fokus pada detail. Bangun tidur aku mesti senyum. Kalau boleh aku menghadap kiblat, angkat tangan berdoa. Paling kurang 30 saat. Detail kecil je. But that extra step, extra mile that you do will change your whole life. Your whole chemistry, body system, psychology, physical, mental berubah secara yang luar biasa.
Bila kita fokus pada benda kecil, bangun tidur senyum, angkat tangan doa, berdoa, menghadap kiblat. Bangun tidur senyum. Kecil kan? Kecil. Fokus pada detail. Tidurlah. Tak. Tok Abah kata apa? Tidur mengiring ke kanan. Boleh tak tidur terlentang? Majority. Tidur meniarap? Ada 10%. Tidur mengiring kiri? Ada about 15%. Tidur mengiring kanan? 30%. Tidur mengiring kanan itu sunnah. Ya, kalau niat ikut sunnah, maka dapat pahala tidur. Setiap saat kita tidur dapat pahala. Tidur terlentang? Tak dapat pahala tidur. Dapat tidur, dapat rehat, dapat mimpi. Tapi tak dapat pahala tidur. Kata ulama kepada Tok Abah. Tu tidur sikit je. Ya, fokus pada detail. Tidur pun mengiring ke kanan. Because bila ikut sains, tidur mengiring kanan, jantung awak on your left side of your body, your jantung, your heart akan pump darah dengan efisien. Kesannya tak nyanyuk, tak ada kena Alzheimer, tak jadi pelupa, insya-Allah. Ya, IQ maintain, insya-Allah. Dan tak kena benda-benda yang bukan-bukan lah. Mudah-mudahan tak kena sakit jantung. Mudah-mudahan. Ini semua dengan izin Allah. Ikhtiar kita, usaha kita. Bak kata doktor-doktor di satu klinik dan perawat, dia kata apa? Kami merawat, Tuhan yang merawat. Tuhan yang menyembuhkan. Kami yang merawat, Allah yang menyembuhkan. That was fantastic. Gitu ya. So, beri tumpuan kepada detail, guys. Ya, kadang-kadang macam Nabi buatnya, kadang-kadang nampak budak-budak je minta duk. Nabi pegang kepala, bagi salam. Budak-budak bagi salam, pegang kepala. Sikit je. Tapi that is fantastic. Made the whole world. Kepada dunia, awak insan biasa. Kepada insan tersayang, awaklah dunia mereka. Walaupun apa yang awak buat, kecil je. Tapi kesannya besar kepada orang yang tersayang. Kepada dunia, awak insan biasa. Kepada insan tersayang, awaklah dunia mereka. Tok Abah sebut ni bukan kali pertama. Kali ke ratus kali kot. Ya. So, that is my own quotation lah. Kononnya. Ya. Kononnya. Tapi mungkin dapat daripada orang lain, tak tahu. Mana ada original dalam dunia ni. So, nombor 16. Ya, beri tumpuan kepada details, give that special added value. Ya, go the extra mile. Ya, sikit. Sebenarnya kadang-kadang tiap Abah pergi ke restoran ke, kadang dia punya, ada yang tak kisah, dia sibuk lap sana lap sini. Tapi ada restoran yang bubuh seorang dua orang duduk kat depan restoran sampai cik silen cik, mari cik silen cik. Ada seorang dua, dia punya PRO bukan GRO, PRO-nya ya, kat depan restoran. Ada. Baik kat Mekah, baik kat Malaysia, baik kat Singapura. So that extra. Awak masuk restoran, terus ada orang datang ataupun jemput awak duduk dan terus minta order. Berbanding awak masuk restoran kena tunggu 5 minit baru orang datang. Restoran mana yang awak akan pergi? That small added value. Attention. Walau sibuk macam mana pun, tu datang. Encik, ini apa nama menu cik ya? Encik dah siap, panggil saya, press the bell. Ya, masuk je terus orang layan. Ini yang that small added value menyebabkan awak makin suka, makin sayang dan terusnya. Makanan sedap. Ya, memang lazat puas hati, tapi layanannya, maaf ya, Allah, tak langsung rasa dilayan lah. Because kita kena layan pelanggan kita macam raja lah. Ya, mudah-mudahan gitu. Ya. Okay. Alright. So ingat, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 9 Ogos. Jom urus stres di tempat kerja. Bos-bos, hantar your staff. Tok Abah akan bantu mereka untuk urus stres mereka dengan cara yang paling efisien, dengan berbagai-bagai tips dan petua yang praktikal dan magical. Tok Abah dah buat, dah amalkan ya berpuluh tahun. So jangan kata boleh ke, betul ke, ada efek ke? InsyaAllah. Sebab Tok Abah dah buat sendiri dan ada kesan, dan juta-juta orang dalam dunia dah buat. Ni based on the report. Tok Abah baca pembacaan, kita tengok internet, kita tengok surf website, kita tengok, kita belajar dan belajar. Memang terbukti ianya berkesan. Ini yang Tok Abah akan kongsi. Ya, cara tidur, cara makan, cara berkomunikasi, cara berinteraksi, cara apa, cara kita tengok, ya, warna kegemaran, all those kita gabung jalin, ya, untuk mengurus 61 tip mengurus stres dengan cara yang efficient, practical, magical, miracle.
Kesannya kurang stres, lebih bahagia, lebih sehat, lebih produktif, lebih jadi ahli tim ya, teamwork yang lebih mantap, rumah tangga pun lebih bahagia, mudah-mudahan insya-Allah ya, gitu. Alright, dan jangan lupa ya. Tok Abah lupa sebut langsung. Dan program kita juga dibawakan oleh Kondisi Plus. Ini memang ya, kemarin dulu ada ya, Tok Abah sebutkan ya, sampai ada seorang yang datang, taxi driver datang ke rumah Tok Abah, dapatkan ya, 2 hari lepas ya, dapatkan ni, dia sakit lutut, umur 73. Tok Abah pun ya kata tu based on anak-anak pesan, okey, bagi kau ni special price ya, sebab dia datang ke rumah 2 kali semata-mata nak cari Kondisi Plus ya. Dan ramai orang, ribu orang, ratus ribu lah ya, ratus ribu orang yang telah gunakannya, yang ramai yang mengaku dapat kesan yang positif. Tapi ingat, ini cuma ikhtiar Allah yang menyembuhkan. Untuk orang yang datang ke rumah Tok Abah tu, dia umur 73. So Tok Abah kata cubalah ya, dia dengan isterinya sakit lutut, nak sembahyang susah. Tok Abah pun samalah. Tok Abah tunjuk, demonstrate bagaimana exercise, apa doa-doa yang patut dibuat ya, bermakanan kena jaga. So bukan sekadar makan terus berubah, terus sembuh, mana jadinya ya. Dia kena exercise ya, gerakkan kaki macam mana. Tok Abah belajar dari Ayurveda ya, nak merawat lutut yang sakit, ada exercise ya. Lepas tu ialah zikir-zikir. Kadang-kadang orang yang tua macam kita ni, ada makhluk singgah ya, untuk kacau supaya kita sukar nak menghadapi sakaratul maut. Yang faham-faham, yang tak faham tak apa. Jadi Tok Abah pegang je orang tua tu, kawan tu, Tok Abah sama tua ya, dia 73, Tok Abah 71, pegang je, Tok Abah dapat getaran yang dia ada makhluk yang kacau lah. So Tok Abah okey, baca zikir ni, doa ni, mainkan CD Ruqyah, suruh anak belikan alat yang letak je kat dinding, RM20 aja, maka akan main sepanjang hari doa-doa ruqyah. Ini akan membantu merawat ya satu badan. Ini banyak ada vitamin C dengan Cordyceps. Cordyceps ni banyak bahan antioksida. Jadi dia membantulah ya, kata tu membetulkan saraf-saraf dan sebagainya. Ya, sebab benda ni dah dikaji satu dunia. Cordyceps ni sangat baiklah. Tapi ini yang kita buat di Malaysia, yang halalan thayyiban ya, dan mudah-mudahan membantu dan telah membantu ramai orang. So tapi ingat, ini ikhtiar ya. Kadang-kadang tak ada kesan langsung pada awak, jangan marah. Jangan marah ya. Mungkin dia tak sesuai, belum sampai masanya ya. Awak mungkin dah parah, ataupun tak cukup zikir, ataupun dosa masih banyak, maaf ya. Jadi kita istighfar, solat, taubat ya, sedekah, sambil berdoa, sambil exercise, sambil cari ya. Kita doktor pun merawat, Allah yang menyembuhkan. So sama juga benda ni ya, kita ikhtiar untuk merawat sakit-sakit kita, ikhtiar, tetapi Allah yang menyembuhkan. Kena ingat ya. Dan bila kita sakit dan redha, banyak dosa kita terampun. Okey, wrap up. Sebab Tuhan itu ganjil. So habis Tok Abah tutup kat nombor 17. Besok hari Sabtu mungkin ada masa kot ya. Kalau ada panjang umur, kita dapat sambung saya. So nombor 17, bentuk kehidupan yang seimbang ya. Bentuk kehidupan yang seimbang, Tok Abah ada modul, ada model 10Q. Tok Abah nak fokus kat Q yang ke-10. BQ, balance quotient, seimbangkan hidup kita. Everything hidup kita kena seimbang. Seimbang antara siang dan malam, kerjaya dan rumah tangga, dunia dan akhirat ya. Keluarga dan kejiranan kena seimbang. Kesihatan dan rehat dan kerja kena ada seimbang. Makan kena seimbang. Penggunaan media sosial kena seimbang ya. Whatever we do kena seimbang lah. Antara rehat dan kerja, antara dunia dan akhirat, antara siang dan malam, antara kehidupan peribadi dan kehidupan bermasyarakat kena seimbang ya. So itu yang Tok Abah nak bincangkan. Untuk benar-benar berjaya, kena balance your life. Dan bagaimana nak balance life, kita bincang besok lah ya. Besok sebab coba buat kajian apakah tumpuan hidup kebanyakan manusia di Malaysia. Tok Abah dah buat kajian lebih kurang dalam 25 tahun yang lepas kot ya. Ada 13 tumpuan hidup orang Malaysia. Dan kalau kita seimbangkan, maka kita akan lebih berjaya, akan lebih bahagia, akan lebih seimbanglah hidup kita, insyaAllah. Okey, cukup guys ya. Tok Abah pun dah lapau. Sebenarnya Tok Abah pukul 9.30 nanti ada webinar dengan
kemas negeri Sabah. Bapa yang jahil, ibu bapa yang jahil atau anak-anak yang degil. Itu webinarnya untuk orang-orang kemas negeri Sabah. Tok Abah akan berduet dengan doktor psikiatri ya. Seronok ya, pukul 9.30 sampai 10.30. So Tok Abah kena siap-siap ya. So minta ampun, minta maaf, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru. Ada yang nikah hari ni, anak Haji Ridwan ya, Jalan Kebun. Tak salah Tok Abah nikah malam ni nikah. Esok Tok Abah insya-Allah akan bersama, kalau panjang umur akan hadir walimah. Oleh kerana sahabat-sahabat kami nak buat mini reunion pukul 10 pagi, Tok Abah akan cuba sampai dia ke rumah ke tempat majlis walimah anak Haji Ridwan pukul 10 pagi insya-Allah ya. So illa liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.